السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن الأصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق
innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda wa rabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata haula'i qaumun attakhazu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin mubin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Mana? Ada tertinggal. Mubin. Betul. Ayat mana ayat mana tadi? Baca mubin pula. Itu betul itu tersilap tu. Tak ada mubin ni. Betul balik. Suratul Kahfi Makkiyatun. Surah ni nama surah Kahfi. Tadi ada setambah mubin tadi, itu betul itu. Telajak tambah. Suratul Kahfi. Nama surah ni surah Kahfi. Makkiyatun. Surah ni diturunkan di Mekah. Kahfi maksudnya gua yang besar. Kahfi, gua yang besar. Ada dua makna gua ni. Satu dipanggil ghar. Ghar ni gua yang kecil, yang boleh masuk satu orang atau dua orang. Itu dipanggil ghar. Macam atas Jabal Nur. Bila siapa-siapa naik atas Jabal Nur, di dalam tu ada gua. Gua yang kecil. Itu dipanggil ghar. Begitu juga di atas Jabal Sur. Ada juga gua. Itu Jabal Nur, tempat Nabi SAW bermunajat, sehingga Nabi SAW bertemu dengan Jibril AS, menerima ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gua itu kecil. Kalau kita pergi ke Mekah, yang pernah naik ke gua itu, naik ke jabal itu, bukit itu. Sama juga di Gua Sur, di dalamnya ada juga di Jabal Nur, di dalamnya ada gua kecil, tak besar. Itu panggil ghar. Kalau kita naik atas Bukit Tursina, Gunung Tursina di Mesir, itu tempat munajat Nabi Musa alaihi salam. Tempat munajat Nabi Musa alaihi salam, kalau kita naik juga kecil atas. Itu dipanggil ghar, gua. Yang ni Kahfi. Kahfi ni gua, tetapi gua yang besar, yang agak besar boleh masuk orang yang agak ramai, lebih daripada 3. Ini panggil gua Kahfi, kita panggil. Itu kalau siapa yang pernah sampai ke Jordan, dia bawa pergi tengok. Di situ tempat tempat Ashabul Kahfi. Wallahu a'lam hakikat yang sebenar. Makkiyatun, surah ni diturunkan di Mekah. Melainkan ayat wasbir nafsi 110 atau 15 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji-pujian, keelokan itu sabit bagi Allah. Alhamdulillah. Ini surah yang bermula dengan Alhamdulillah. Sama dengan surah yang kita baca Al-Fatihah mula dengan Alhamdulillah. Cuma ayat ni, surah ni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, dan Al-Fatihah. Ini Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang Allah Ta'ala turunkan padanya kitab. Itu. Baik. Alhamdulillah, puji-pujian keelokan itu sabit bagi Allah Ta'ala semata.
Alhamdulillah, segala puji, pujian itu sabit bagi Allah, layak bagi Allah Ta'ala. Hakikatnya yang layak menerima puji ialah Allah Ta'ala. Kita tidak layak menerima puji. Bahkan kalau ada keistimewaan kepada kita, orang puji kita, maka pujian itu kita kena sedar, kita kena pulangkan pada Allah Ta'ala, bukan untuk diri kita. Kerana kita insan yang lemah, yang tidak layak menerima puji. Kadang-kadang ada Allah Ta'ala bagi sedikit kelebihan dan keistimewaan kepada kita, yang Allah Ta'ala bagi. Kalau ada orang puji kita, kembalikan puji itu kepada Allah. Makna Allah Ta'ala yang bagi, Allah Ta'ala yang kurnia. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, kita tak ada apa-apa. Nah itu. Baik. Alhamdulillah, puji-pujian itu dengan keelokan itu sabit bagi Allah Ta'ala semata-mata. Hanya Allah Ta'ala semata-mata layak menerima puji. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat maha sempurna. Itu. Alladhi anzala ala 'abdihi al-kitab. Tuhan mana yang layak menerima puji? Macam kita baca Fatihah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah tu apa? Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Yani Alhamdulillah, puji-pujian itu bagi Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Alladhi anzala ala 'abdihi al-kitab. Tuhan yang menurunkan pada hambanya ialah kitab. Itu. Allah itu Tuhan yang menurun atas hambanya. Siapa hamba dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam hamba Allah. Abdihi, hamba Allah. Dalam surah Isra kita baca dulu pun, subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya. Nabi Muhammad ialah hamba Allah Ta'ala yang mulia. Begitu juga Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam ialah hamba Allah Ta'ala. Bila kata hamba, Nabi-Nabi ini menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Sikit pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyeleweng daripada ajaran yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada para Nabi. Itu hamba. Ini nak memperbetulkan pahaman-pahaman setengah-setengah agama yang sesat, khasnya Nasara, meletakkan Isa ini bukan hamba Allah. Dia meletakkan Isa ini anak Allah. Ada Kristian meletakkan Isa ini salah satu daripada Allah. Nah, yang orang Kristian hari ini duk berhujah, duk gaduh nak pakai kalimah Allah untuk merosakkan nama Allah Ta'ala, untuk mencemarkan nama Allah Ta'ala yang Ahad, yang Esa. Nah, nak letak Allah Tuhan, Allah satu, Allah bapa, Allah anak, Allah yang satu, ada nak bercampur, Allah yang satu, Allah bapa, Allah anak, Ruhul Qudus, salah satu daripada tiga, tiga daripada satu, satu daripada tiga. Sampai hari ini pun orang Kristian tak faham apa dia hak Trinity tu, dia pun tak faham. Bila ditanya, percaya cukup. Sampai hari ini. Sebab tu orang Kristian kalau nak ajak berdebat, nak ajak berhujah tentang agama Kristian, dia tak mahu. Termasuk Kristian tempat kita pun. Kerana kenapa kamu nak guna kalimah Allah? Mari kita berbincang secara ilmiah. Mari kita berbincang secara ilmiah. Berdebat ke, berbincang ke apa ke, bergunalah forum ke apa semua, dia tak mahu. Dia guna saluran undang-undang. Dia nampak undang-undang kita ada kelemahan. Dengan undang-undang ni, dia boleh untuk menggunakan kalimah Allah. Akhirnya kalimah Allah ada di gereja. Ada kalimah Allah, ada kalimah anak Allah, ada kalimah bapa Allah. Inilah orang Kristian nak pakai sangat. Yang kita orang Islam tak boleh redha sekali-kali. Kerana dia mencemarkan nama Allah Ta'ala yang pagi-pagi kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu. Dan kita disuruh berwirid, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu,
yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pagi 10 kali, petang 10 kali. Pagi biasanya kita baca selepas subuh. Petang kita baca selepas maghrib. Malam lah, petang ke malam itu. Pagi 10 kali, malam 10 kali. Dan antara wirid-wirid yang terbaik. Dan kita jangan bila baca kalimah wirid ni dah menjadi kebiasaan bagi kita, lidah kita berjalan saja tanpa kita hayati apa yang tersirat makna dalam itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Dia yang esa. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku. Bagi Dialah segala kuasa pemerintahan. Walahul hamdu. Dialah yang layak menerima puji. Yuhyi. Dialah yang menghidupkan. Wa yumit. Dialah yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia di atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Apa yang dia nak jadikan, apa yang dia nak buat akan terjadi menurut kuasa Allah. Ini wirid yang kita duit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berzikir ni macam makan ubat. Kalau makan ubat tu kebam di mulut saja tak telan, dia tak apa nak lega. Nah, makan panado kebam je di mulut, tak telan panado, dia payah nak lega. Sama juga zikir. Kalau kita baca di lidah saja tak telan sampai di hati, dia tak lega penyakit-penyakit hati ni. Dia payah nak lega penyakit hati ni. Riak, takabur, tak tenang, tak kosong, apa segalanya. Jadi telan kalimah-kalimah tu masuklah hati kita. Nah, gitu. Tuhan yang menurun atas hamba-Nya Muhammad itu akan kitab. Allah Tuhan yang menurun atas hamba-Nya itu akan kitab. Allah selalu sebut kitab. Zalikal kitab, zalikal kitab, zalikal kitab. Kerana agama Islam ni bukan agama yang dibawa oleh nenek moyang. Nabi bukan dicipta oleh Nabi. Nabi tadi Allah sebut allazi anzala abdihi, dia hamba aku saja. Nabi ni hamba aku yang menyampaikan apa diperintahkan oleh aku. Maknanya Nabi ni tak ada buat kitab. Dia menyampaikan apa yang ada dalam kitab. Nak menunjukkan kepada kita betapa besarnya kitab. Betapa besarnya kitab. Dalam Arab panggil kitab lah, Melayu panggil buku. Buku yang tertinggi kita sebagai orang Islam ialah Al-Quranul Karim. Dalam masa yang sama kita boleh baca buku-buku lain, tak ada masalah. Nak cerita kata agama Islam ni agama ilmu, agama mengkaji, agama mendalami, agama menyedari, bukan agama yang berdasarkan kepada mimpi, bukan agama yang berdasarkan kepada nenek moyang, bukan agama yang berdasarkan kepada renung-renung gitu saja. Ada ilmu. Agama Islam ni berdasarkan kepada kitab yang di dalamnya dipenuhi dengan ilmu sebagai tanda kasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi SAW tinggalkan kepada kita kitab, ilmu. Jadi ibu segala ilmu ialah Al-Quranul Karim. Makna orang yang tak belajar Al-Quranul Karim, dia tak berilmu, dia tak ada ilmu. Jadi dia duduk dalam keadaan jahil. Dengan dia tak belajar, dia duduk dalam keadaan jahil. Jahil ni bahaya. Dia jadi musuh kepada diri dia sendiri. Dia jadi musuh kepada benda yang dia tak tahu. Sebab tu janganlah duduk dalam jahil. Ada peluang belajar, belajarlah, mengaji. Ni baru hari ni kita start tafsir juzuk yang ketiga. Kita hari ni muqaddimah. Sama-sama kita azan supaya Allah Ta'ala izinkan pada kita sama-sama khatam nanti juzuk yang 3 ni. Jangan ada culah. Dia banyak gangguan ni, macam-macam gangguan ada. Lagu ni macam ni, hal ni apa semua. Syaitan dia kacau. Ada macam-macam gangguan. Itu. Belajarlah kita istiqamah mengaji. Orang dulu mengaji sampai puluh-puluh tahun. Jangan tertinggal.
Sehingga kita mati, ada ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita tak pernah dengar apa yang Allah Ta'ala nak cerita pada kita. Allah turunkan Al-Quran ni untuk kita, sebagai panduan kita. Baik. Tuhan yang menurunkan atas hambanya Muhammad itu akan kitab Quran, kerana Quran itu menghidayah kepada jalan kesempurnaan hamba dan menyeru kepada mengatur maslahah dunia. Allah turunkan Al-Quran itu kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana nak tunjuk jalan kesempurnaan, jalan yang sempurna, supaya kita hidup di dunia sempurna. Kalau kita, Allah Ta'ala buat kita, Allah bagi akal kepada kita, kita guna sendiri je, kita buat menurut akal, dipandu oleh nafsu, akhirnya rosak dan musnah manusia ini. Jadi kita kena ingat, hendaklah kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk jalan kita. Hari-hari kita baca dalam semayang, sama ada semayang wajib ataupun semayang sunat. Wajib kita kena baca, haram tak baca walaupun semayang sunat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Mana jalan yang betul? Al-Quranul Karim jalan yang betul. Kalau hari-hari duk minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tiba-tiba tak belajar isi kandungan Al-Quranul Karim, mana kita nak dapat jalan yang betul? Mana kita nak cari jalan yang betul? Kita takkan berjumpa jalan yang betul kalau kita tak belajar isi kandungan Al-Quranul Karim. Kita baca Yasin, wa an'buduni haza siratun mustaqim, ikut aku, sembah aku, haza siratun mustaqim, itulah jalan siratal mustaqim yang kamu duk minta ihdinas siratal mustaqim. Ikut Allah, ikut Allah, patuh di bawah perintah Allah, itu jalan yang betul yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Bukan sekadar dalam Fatihah saja kita minta. Kunut pagi-pagi kita tadah tangan ke langit, Allahumma hadini fi man hadait, ya Allah hidayahkan aku seperti Engkau hidayahkan hamba-hambamu. Kita turun sujud, bangkit duduk di antara sujud, minta lagi, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, kasihan aku, wajburni, tampunglah segala kekurangan dan kelemahan aku, warzuqni, rezekikan aku, wahdini, tunjukkanlah pada aku. Nah ini, baik. Macam mana nak dapat petunjuk kalau tak belajar, kalau tak mengaji? Hargailah Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tinggalkan Al-Quran kepada kita. Dan tak tinggal kita dalam keadaan terkotak-kanting gitu saja. Ada alim ulama, ada yang pakar nahu, ada yang pakar saraf, ada yang pakar mantik, ada yang pakar bayan, ada yang pakar balaghah, bergabung. Ada yang pakar hadis, mengaji, bergabung, sehingga keluarlah kitab-kitab tafsir yang banyak, keluarlah kitab-kitab fiqh yang banyak, keluarlah kitab-kitab tauhid, kitab-kitab tasawuf yang banyak. Hari ini kita tengok kitab-kitab yang berasal daripada Al-Quranul Karim, pentafsiran daripada Al-Quranul Karim bergedung-gedung ada di seluruh dunia. Mana dia ibu ilmu dia? Al-Quranul Karim, ilmu-ilmu. Itu baik. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan tiada jadi ia padanya bengkok. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan tiada jadi ia padanya bengkok. Apa bengkok? Tidak menyimpang daripada kebenaran, itu makna bengkok. Walam yaj'al lahu 'iwaja, tiada jadi ia padanya bengkok. Selagi mana kamu belajar Al-Quranul Karim, kamu ikut apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, kamu tak akan menyimpang daripada kebenaran. Benar. Dan kamu tak akan tersesat. Tak sesat. Belajar. Sebab tu ada orang kadang-kadang dia nak jadi baik. Tak apalah nak jadi baik, tapi nak baik cepat. Dia pergi cari guru-guru yang tertentu, ambil tarikat-tarikat yang tertentu, amalan-amalan yang tertentu, sehingga menjadi khayal. Sedangkan amalan-amalan itu tidak kena dengan Al-Quranul Karim.
Guru-guru yang pandai bercakap, yang pandai pengaruhi. Sehingga katanya ada karamah mursyid tak mursyid, apa semua. Tengok dulu. Kadang guru ni nak baca Quran pun tak kerti. Terus kata nak tafsir Al-Quran, nak baca Al-Quran pun tak kerti. Adalah benda-benda yang dia buat, kadang-kadang dia ada pelik sikit ke apa semua yang menyebabkan kita puja guru tu. Guru mana pun, kalau guru tu sama dengan Al-Quranul Karim, selamat. Tapi kalau Quran bawa ke lain, dia bawa ke lain, jangan ikut guru tu, ikut Quran. Lah ni ramai orang berlakon. Orang tanya guru dia ni mengaji di mana? Guru saya tak mengaji di mana, dia dapat ilham terus. Yang bahaya lagi, dia dapat wahyu terus. Ada ni. Nah ini. Mulanya dia ni baik lah. Orang ni nak jadi baik. Kadang-kadang baik tak kena gaya pun, sehingga terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat macam ni. Itu baik. Walam yaj'al lahu iwaja. Dan tiada jadi padanya bengkok. Tak ada yang bengkok, lurus dalam Al-Quran Karim. Siratul mustaqim, jalan yang betul. Kalau kamu tak mau bengkok, kalau kamu tak mau tersasar, kalau kamu tak mau tersesat, belajarlah alladzi anzal ala 'abdihi kitab. Yang menurunkan, belajarlah apa yang ada dalamnya kitab. Dalam Al-Quranul Karim. Belajar. Kalau tak mau tersesat. Dan tiada jadi padanya bengkok. Qayyiman. Betul. Lurus. Ni ulama tafsir. Bengkok tadi tiada menyimpang daripada kebenaran. Qayyiman betul. Itu. Bengkok benar. Qayyiman betul Quran. Yakni Al-Quran dan hukumnya itu betul kalam Allah dan hukumnya. Kalau belajar Al-Quran itu sendiri, tiada bengkok, tiada menyimpang daripada kebenaran. Apa yang ada dalam Al-Quran benar. Sehingga ada perkara yang dibuktikan sendiri dengan sains, dengan teknologi lah ni, yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quranul Karim terbukti benar. Kalau tak berjumpa dengan sains pun benar. Itu. Kerana akal manusia, ilmu manusia tidak sejauh mana. Betul. Ada yang sebut dalam tafsirnya, qayyiman ni makna mudah dipahami. Tak payah, tak berbelit-belit bahasa dia. Dan bahasa Al-Quranul Karim sangat mendalam. Ada yang tersirat tetapi tidak berbelit-belit. Mudah je faham. Sebab tu bila kita belajar Al-Quranul Karim, walaupun duduk berbagai-bagai peringkat umur, kita boleh faham. Sekali kita belajar, kita boleh faham. Faham sampai dalam mata hati kita. Tak payah nak pening-pening nak faham Quran Allah. Susahlah saya belajar tak faham. Tak belajar tak faham, tak masuk. Ilmu lain. Kita belajar ilmu matematik pergi kadang-kadang tak faham. Orang belajar ilmu sains susah nak faham. Tapi kalau kita belajar tafsir Al-Quran, betul, qayyiman, mudah dipahami. Dan bahasa dia bukan pusing-pusing bengkok ni menyebabkan kita balik esok mari lagi tak faham, lagi lusa mari kita. Tak, sekali kita boleh faham dah. Cuma perhati dengar bergelok. Tak faham ni hadut ngangau ke lain tak faham lah. Nah gitu. Dia tak macam ilmu lain. Ada. Kadang duk balik pening kepala ada gigit jari, Allah susah nak faham, Allah payahlah kau mengaji payah. Ada orang sebut begitu. Tak. Kita belajar tafsir Al-Quranul Karim, mari duduk dengar, qayyiman. Betul. Lurus, mudah dipahami. Tak payah pun kita nak faham. Nah itu. Sehingga isi kandungan Al-Quran itu menyentuh hati kita. Orang yang hati dia lembut sampai meleleh air mata. Macam kita baca tafsiran yang lepas. Ada yang menangis baca Al-Quranul Karim, dengar tafsir Al-Quranul Karim naik gegun, takut sampai teriak. Ini qayyiman. Baik. Betul Al-Quran itu, yakni Quran dan hukumnya itu betul kalam Allah dan hukumnya. Yakinlah yang kita belajar ini ialah kalamullah. Bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad abdihi, hambanya. Rasul, utusannya. Al-Quran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala.
lagi adil. Al-Quran lagi adil. Lagi adil. Undang-undang dan hukum yang ada dalam Al-Quran, dalam Al-Quran ini adil. Jadi kita tengok kenapa lah orang perempuan dapat pusaka satu bahagian, orang laki-laki dapat dua bahagian. Nampak macam tak adil, tapi adil. Orang perempuan apabila ayah dia mati, tidak ada wali baginya. Wali ni makna pelindung, yang melindungi dia. Itu yang melindungi dia. Tak ada pelindung. Siapa yang pelindung dia? Orang perempuan sifat dia lemah, sifat dia lemah. Itu. Jadi kembalilah tugas melindung orang perempuan ni ialah abang dan adik-adik dia yang laki-laki sebagai pelindung. Sebab itu syarak bagi kepada orang laki-laki ni dua bahagian. Satu bahagian dia sebagai bapa, sebagai anak kepada bapa tu. Satu bahagian lagi diberi harta pusaka sebagai tugas pengganti bapa. Yang tak adilnya ialah kadang orang laki-laki itu sendiri yang tak adil. Dia makan dua bahagian, dia tak peduli pun adik perempuan dia. Dia tak peduli pun kakak-kakak dia. Dia kira dia aja. Gitu. Bukan nak peduli, dia rekah kepala kakak lagi pun ada. Dia rekah kepala adik lagi. Yang tak adil tu di orang tu. Sepatutnya orang perempuan ni tak perlu risau. Tak apa. Walaupun tak ada suami, walaupun tak ada bapa, ada abang-abang yang sentiasa melindungi dia. Yang sentiasa jaga dia. Yang sentiasa lihat dia. Sebab itu syarak bagi dua bahagian. Ingatlah orang laki-laki yang makan dua bahagian ni, satu harta sebagai seorang anak. Satu lagi dia ambil tugas bapa. Masalah kakak dia, masalah adik-adik dia yang perempuan, dia yang selesai. Lebih-lebih lagi kakak dan adik-adik dia yang tidak ada suami, yang balik walinya kepada abang-abang dia tadi. Ni adil. Itu. Baik. Liyunzira ba'san syadidan min ladunhu, supaya menakuti Allah Ta'ala dan Rasul itu segala kafir-kafir itu azab yang sangat siksa. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang bengkok dalam Al-Quranul Karim, tidak ada yang menyimpang, qayyiman, betul, lurus, dan perkataan-perkataan dia jelas dan terang. Itu. Kenapa? Supaya diberi peringatan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Apa dia? Azab yang syadid ada di hadapan mereka. Apabila kamu hidup di atas dunia ini, kamu tidak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, ikut nafsu kamu saja. Apa kamu nak buat, kamu buat. Kamu rasa kamu bebas nak buat apa? Ingat, Al-Quran mengingatkan ada azab yang pedih di hadapan. Azab di dunia yang menyebabkan kamu tak pernah rasa tenang. Walaupun kamu memiliki kekayaan, kamu tak pernah merasa tentera, kerana jiwa manusia tak pernah tenang, kerana tidak ikut apa yang Allah Ta'ala ajar dalam Al-Quran. Ini azab dunia. Azab di akhirat, azab benar, azab neraka yang sangat pedih. Baik. Supaya menakuti Allah Ta'ala dan Rasul akan segala kafir-kafir itu akan azab yang sangat siksa daripada sisi Allah Ta'ala. Apa dia? Neraka. Ingatlah, bagi mereka yang tak percaya dengan Al-Quranul Karim, bagi mereka yang kufur, diperingatkan kepada mereka ada azab yang sangat sakit di hadapan kamu. Kita nak hidup, pergi ke depan, berjumpa berbagai-bagai permasalahan yang ada di depan kita. Pergi lagi di depan, jumpa lagi kubur. Dalam kubur ada azab kubur. Bangkit daripada kubur, jumpa lagi mahsyar. Pergi daripada mahsyar, pergi hisab. Hisab lalu lagi siratal mustaqim, apa panggil sirat. Jabatan yang titi yang melintasi neraka jahanam. Di bawahnya neraka. Azab yang sangat pedih bagi mereka yang kufur.
Tak kira lah siapa pun, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang Arab ke, orang India ke, yang kufur dengan perintah Allah Ta'ala, disediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Baik. Supaya menakuti Allah Ta'ala dan Rasul akan segala kafir-kafir itu akan azab yang sangat seksa daripada sisi Allah Ta'ala. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, dan menyuka ia akan segala orang yang beriman, yang beramal mereka itu akan amalan yang soleh. Dalam kitab Allah memberi amaran kepada orang kafir. Apa dia orang kafir ni? Yang kita nampak orang kafir Cina Hindu je tak. Kafir ni orang lawan perintah Allah, tu kafir. Allah bagi amaran kepada siapa sahaja yang kufur, azab yang sangat pedih. Allah bagi khabar gembira kepada orang mukmin dan orang yang melakukan amal yang soleh. Khabar ketakutan kepada orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat. Khabar gembira bagi orang yang melakukan amal yang soleh. Di mana? Dalam Al-Quranul Karim. Sebab tu kita belajar cerita tentang azab kubur, cerita tentang azab neraka, cerita tentang kesesaraan neraka. Ini amaran daripada Allah. Kita belajar lagi cerita tentang keindahan syurga, cerita tentang keseronokan syurga, cerita tentang bahagianya selepas daripada mati. Ini khabar gembira. Basyiran wa nazira. Khabar gembira dan khabar ketakutan. Baik. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, dan menyuka ia akan segala orang yang beriman, yang beramal mereka itu akan amal yang soleh. Bagi mereka yang beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Apa dia amalan soleh? Amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunat. Ini amalan-amalan yang soleh. Betul lama kata kalau buat yang wajib saja, sampai tak buat yang sunat langsung, tak berapa soleh lagi. Nah, tak berapa soleh lagi. Nak jadi soleh betul-betul, buat yang wajib dan buat yang sunat. Tahajud pun kita bangun. Puasa bukan sekadar Ramadan, kita puasa sunat sikit sebanyak. Sedekah bukan sekadar zakat saja, sedekah-sedekah sunat, wakaf, derma kita buat. Nah, berzikir dan sebagainya. Buatlah amalan-amalan yang wajib dan amalan yang sunat. Itu. Anna lahum ajran hasana. Anna lahum ajran hasana. Dengan bahawa bagi mereka itu pahala yang baik, yang besar. Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka itu pahala yang baik. Ajran hasana, balasan yang baik. Siapa dia? Orang yang beriman. Apa iman? Yakin dalam mata hati. Tak nampak neraka, tapi yakin. Tak nampak azab kubur, yakin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak nampak dengan mata kepala. Tengok alam yang Allah Ta'ala cipta ini, yakin sepenuh dalam mata hati. Malaikat tak nampak, yakin. Kenapa? Dia beriman. Yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dosa pahala, yakin. Ni orang yang beriman. Bukan yakin saja, ya'maluna as-salihat. Dia buat. Bukan sekadar sebut tepuk dada orang beriman saja, dia buat. Masuk waktu semayang dia semayang. Mai bulan Ramadan dia puasa. Haji, dia mengerjakan haji. Zakat, dia mengeluarkan zakat. Bukan sekadar itu saja, yang tak diwajibkan pun, sunat pun dia buat. Orang ni dia yakin, dia melakukan amal-amal yang baik, ajran hasanah, balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anna lahum ajran hasanah, dengan bahawa bagi mereka itu pahala yang baik, yang besar. Apa dia? Akhir sekali syurga. Di dunia juga Allah bagi balasan. Walaupun kita tak sekaya seperti mana orang lain, tapi kalau kita beriman dan buat amalan yang baik, Allah balas di dunia. Allah bagi ketenangan hidup. Laisal ghina man kathratil mal, lakin ghina nafs. Bukan dikatakan kaya itu orang banyak harta.
Kadang-kadang kaya tu menyebabkan dia terseksa. Bahkan ramai orang kaya dia tak pernah rasa bahagia. Pagi, petang, siang, malam, sampai ke tengah malam serabut kepala otak. Ada orang kaya oleh kerana terlampau kaya, dia naik jabatan, dia terjun bunuh diri. Dia ambil pistol, dia tembak kepala dia sendiri. Kenapa? Kaya, dia tak pernah rasa aman, tak pernah rasa tentera. Dia tak dapat balasan Allah. Dia tak dapat balasan di dunia. Kenapa? Kerana dia tak beriman dan tak melakukan amal soleh. Sebab tu kita kena banyak insaf diri. Cari dunia macam saya sebut selalu, carilah, bekerjalah. Tak kira kita muda ataupun tua. Buatlah apa, asalkan rezeki halal. Tapi jangan sampai dunia mengganggu kita buat ibadat. Jangan sampai projek kita buat masuk dan semayang. Jangan sampai kerja buat kita ni sampai semayang tak tahu berapa rakaat. Jangan sampai kerja dunia kita tak tahu bila bagi salam. Ini yang masalah. Jadi kadang-kadang masalah tu menyebabkan aku tak mau kerja apa, nak tupu yang ni saja. Tu pun tak betul. Tu yang kata perjuangan tu. Perjuangan maksud macam mana? Macam mana kita nak tolak dunia ni? Dunia dia hanya dunia. Ini perusahaan kita, ini tempat kita cari rezeki, ini perniagaan kita, ini harta benda kita. Yang ini sembahyang, puasa, zakat, haji ini ibadat kita yang kita nak bawa untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya dunialah yang membantu kita. Usaha perusahaan kita tu yang membantu kita. Jadi betul lah kita tolak semua apa yang ini kita duduk saja apa pun kita tak buat. Di situ tidak ada perjuangan apa. Kenapa? Alasan kalau aku buat ni ganggu aku semayang, baik kau duduk saja. Makan tak apa anak-anak bagi. Aku tak ada duit minta derma kat orang. Minta zakat kat orang apa semua. Senanglah buat ibadat macam tu. Kadang-kadang saya pun terfikir nak duduk macam tu. Letih. Pergi sana, pergi sini, tengok sana, tengok sini. Kadang-kadang terganggu. Nak bangun tengah malam letih. Tak larat. Gitu. Ni. Nak buat ibadat pun terganggu. Kenapa? Kita kalut. Kalut dengan apa? Cerita dah. Kalut dengan dunia. Kalut dengan lembu. Kalut dengan kerja buat. Kalut dengan yang nu. Kalut dengan yang ni apa semua. Tapi bila kita fikir balik, kalau kita buang semua ni, duduk saja. Duduk saja. Duit nak makan ada, orang bagi RM1 pun cukup dah kot. Kan tak boleh bagi kan? Bagi RM1, RM2 pun cukup dah sekat nak makan. Boleh, tak ada masalah. Tapi apa perjuangan kita? Perjuangan kita apa dia? Betul lah kita tenang, buat tak ada ganggu apa. Tak boleh. Hidup kita ni perjuangan. Berjuang untuk kita mencari rezeki di dunia. Berjuang juga supaya jangan dunia tu ganggu kita. Tu yang panggil dalam waktu, ada nama dia waktu Awwabi. Waktu Awwabi. Di pada maghrib sampai isya dipanggil waktu Awwabi. Waktu ni sepatutnya kita duduk atas tikar sejadah, kita berfikir. Nada. Lepas sembahyang maghrib, nak sembahyang ba'diyah ke apa semua, mayang dulu apa semua, kalau tak ada kuliah ke apa semua, duduk fikir. Sampai bila aku nak jadilah macam ni? Setiap kali aku sembahyang ganggu. Dunia-dunia aku mengganggu. Kalau sana, kalau sini Quran tak baca. Berzikir kurang, berselawat kurang. Baru kita boleh ambil tindakan. Aku kena memperbanyakkan selawat. Aku kena memperbanyakkan zikir. Aku kena banyak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Dosa aku banyak, aku kena banyak bertaubat. Ini pada Awwabi. Setiap hari kita kena menginsafkan diri. Alim ulama dulu dia susun sunat Awwabi 20 rakaat. Tak siapa buat pun. Kuliah rajin sangat. Sunat Awwabi 20 rakaat. 20 rakaat ni kalau kita semayang lepas maghrib sampai isya, berelok bagi salam masuk isya. Awwabi makna orang yang banyak bertaubat. Orang yang banyak mengisafkan diri. Tak kira lah tuan-tuan nak buat apa, nak semayang sunat 20 rakaat ke, bagi saya tafakur lagi baik. Bukan kata semayang tu tak baik. Kalau semayang pun pemikiran kita sampai merapu tak ingat apa, duduk tafakur. Dapat berfikir. Ya Allah, macam mana aku ni? Kawan-kawan mati ramai dah. Apa semua? Macam mana nak buat? Ni cerita dia. Ni, baik. Jadi sehinggalah Allah Ta'ala kurniakan ketenangan. Ingatlah tuan-tuan, selagi mana kita tak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
tak menghampirkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, selagi itu kita takkan dapat ketenangan, takkan dapat bahagia walaupun kita memiliki segala-galanya. Sampailah kita dapat sembahyang khusyuk, sampailah dapat kita berzikir dalam keadaan khusyuk, di situ kita akan rasa ketenangan yang sejati. Seperti para wali Allah, wali-wali Allah, wali-wali Allah ni bukan depa duduk masjid saja. Macam para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, 10 sahabat yang dijamin syurga. Depa ada perusahaan-perusahaan besar mereka, ada ladang kambing, ada ladang unta yang luas-luas, ada ladang kurma yang luas, ada aset-aset yang banyak apa semua. Tapi mereka sahabat ini dijanji syurga. Janji syurga. Bahkan mereka ni mati sebagai seorang jutawan di dunia, bahkan jutawan di akhirat. Ini yang kita nak. Kalau saya kata tuan-tuan berhentilah, tu sudah kerja apa lah, main mengaji sudah, beribadat sudah, apa semua, tak betul. Berjuanglah. Kalau dulu kita pulun cari dunia sampai tak ingat apa, sekarang pulun cari dunia, pulun cari akhirat. Kita buktikan dunia tak mengganggu kita. Selagi mana kita rasa dunia tu besar yang menyebabkan lebih besar daripada sembahyang, ini masalah. Dunia ni besar, lebih besar daripada Al-Quranul Karim, ini masalah. Lebih besar daripada mengaji, ini masalah. Ini kita kenapa betul? Dunia ni kecil saja, kita nak tinggal dia. Biar kita kontrol dia, dia tak kontrol kita. Ni cerita dia. Belajarlah. Ini. Bila kita duduk betul dah gitu, kita boleh teruskan. Urusan dunia kita pun boleh teruskan, tak ada masalah. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala pun baik. Baru kita dapat ajran hasan, balasan yang baik. Baik di dunia, baik di akhirat. Sehingga Allah ajar kita supaya kita berdoa dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadikanlah aku di dunia ini baik. Wa fil akhirati hasanah. Akhirat juga baik. Dua-dua kita nak baik. Kita nak bahagia di dunia dan kita nak bahagia di akhirat. Itu. Baik. Makithina fihi abada. Tetap mereka itu orang soleh-soleh padanya selama-lamanya, bertambah muda, bertambah cantik dan suka. Tiada duka di dalam syurga. Yang ni Allah Ta'ala turunkan Al-Quran menghidayah akan makhluk jalan kebajikan dan menghidayahkan kepada makhluk jalan kebajikan dan kejahatan. Janji orang yang ikut dengan syurga selama-lamanya dan yang tidak ikut neraka selama-lamanya, iaitu orang kafir, dan orang yang ikut itu orang yang mukmin Islam. Nah itu. Baik. Makithina fihi abada, tetap mereka itu padanya selama-lamanya. Apa dia bahagia? Selama-lamanya syurga. Di dunia juga apabila dia melakukan amal soleh, bertakwa, beriman dan melakukan amal soleh, dia dapat kebahagiaan selama-lamanya. Siang bahagia, malam bahagia, tua bahagia, muda bahagia, sampailah dia nak mati dalam keadaan bahagia. Sebab tu kita tengok orang soleh mati tenang je. Dia duduk dalam kebahagiaan. Dia duduk dalam kebahagiaan. Mana tak bahagianya? Diri dia rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat ihsan. Dia beribadah kepada Allah macam dia boleh tengok Allah. Dia qiyam, dia rokok, dia sujud, ini semua nikmat bagi dia. Dia zikir, dia berzikir, dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala, meresapi sampai dalam mata hati. Dia berjalan di mana pun, dia duduk di mana pun, innallaha ma'akum aina ma kuntum. Allah Taala bersama kamu di mana juga kamu berada. Mana tak bahagianya dia? Selama-lamanya dia bahagia. Sampai dalam kubur dia bahagia, bangkit daripada kubur bahagia. Orang lain kelang kabut di padang mahsyar dia bahagia. Sampai orang lain takut di akhirat dia bahagia. Kenapa? Dia beriman dan melakukan amal yang soleh. Baik. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhazallahu walada. Dan menakuti akan segala mereka yang berkata telah ambil oleh Allah akan anak.
Allah bagi amaran bagi mereka yang berkata Allah menakuti akan mereka yang berkata telah ambil oleh Allah itu anak. Allah bagi amaran bagi mereka yang berkata telah ambil oleh Allah akan anak. Allah ini ada anak. Allah bagi amaran kepada orang-orang yang mengatakan Allah ini ada anak, Allah ini mempunyai anak. Ingat, Allah bagi amaran kepada mereka. Siapa dia? Pertama, orang Kristian Nasara mengatakan Allah ada anak. Orang Yahudi juga mengatakan Allah ada anak. Orang musyrikin dulu juga mengatakan Allah ada anak. Orang Kristian mengatakan Isa anak Allah. Orang Yahudi kata Uzair anak Allah. Ada musyrikin dulu kata malaikat anak perempuan Allah. Subhan, Allah Ta'ala tidak mempunyai anak. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Menakuti akan mereka yang berkata telah ambil oleh Allah akan anak. Allah bagi amaran pada mereka itu. Siapa dia? Yahudi kata Uzair anak Allah. Nasara kata Al-Masih Isa itu anak Allah. Ma lahum bihi min ilm wala li abaihi. Orang-orang yang kata Allah ada anak itu, tiada bagi mereka itu dengan perkataan itu daripada ilmu. Cakap orang bodoh, kata Allah. Ma lahum bihi ilmin. Tiada bagi mereka itu dengan ilmu. Main bercakap saja. Dia rasa-rasa dia buat. Dia agak-agak dia buat. Nah itu. Kita ada anak, Allah pun ada anak. Nah, itu cerita. Dia bercakap bukan berdasarkan pada ilmu. Bahkan orang-orang berilmu bila mengaji dalam kitab Al-Quranul Karim, Allah tidak ada anak. Mengaji dalam kitab Taurat, kitab Injil yang asli, Allah Ta'ala tidak ada anak. Ni yang mereka kata Allah ada anak ni, ambil di mana? Tu yang kata Allah tidak ada ilmu. Kalau kamu belajar betul-betul pun, kamu belajar betul-betul bukan dalam Al-Quran saja, dalam kitab-kitab diturunkan kepada Nabi-Nabi dahulu pun, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak ada anak. Dia mengaku dia berpegang kepada Taurat yang asli. Dia mengaku dia pegang pada Injil yang asli. Sedangkan dalam Taurat, Injil yang asli dan dalam kitab-kitab yang diturunkan pada para Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, Allah tidak ada anak. Allah tidak anak. Tu yang mereka pegang kitab-kitab mereka. Itu kitab-kitab yang telah dipindah oleh rahib-rahib mereka, yang dipindah oleh padri-padri mereka. Kalau kitab yang berdasarkan pada ilmu betul, mengaji dengan ikhlas, kaji dengan ikhlas, Allah Ta'ala tidak ada anak. Bahkan kalau selidiki dengan akal, dengan fikiran, dengan ciptaan Allah Ta'ala, jadikan ini pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang esa. Macam mana ada anak? Yang dituduh oleh orang kafir. Ini dipanggil musyrikin, orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Sebab tu dalam dunia ni, orang tak percaya pada Allah Ta'ala langsung ni tak ada, tapi tak ramai. Kebanyakannya percaya pada Allah. Manusia atas muka bumi ni percaya pada Allah. Allah tu ada. Cuma berbeza, kita percaya ada Allah, mereka percaya ada Allah. Kita percaya ada Allah, Allah itu Tuhan yang esa. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mereka percaya ada Allah Ta'ala, percaya. Yahudi percaya, Kristian percaya, Hindu percaya, Buddha percaya. Dalam masa yang sama, dia percaya Allah ni ada anak. Dia percaya Allah satu, Tuhan dua, Tuhan tiga. Ini nama dia musyrikin. Kita baca wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan di kalangan orang musyrikin, orang yang musyrik. Menduakan Allah Ta'ala, mensyirikkan Allah Ta'ala. Termasuk juga menuduh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada anak. Nah itu. Baik. Dan tiada bagi mereka itu dengan perkataan itu ilmu. Depa bercakap kata Allah tak ada ilmu. Nak bercakap saja tak ada ilmu. Orang Islam ni orang berilmu.
Sebab tu kalau orang Islam ni tak ada ilmu, jadi bodoh macam ni, main cakap saja. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu, Allah mengangkat orang beriman, dan orang-orang berilmu itu dengan beberapa darjat. Kita nak darjat tinggi, nak angkat darjat kita, macam mana nak angkat darjat kita? Kena belajar, kena mengaji, kena berilmu. Baru darjat kita ni tinggi. Darjat tinggi. Kita sendiri nak angkat diri kita sendiri supaya tinggi sikit darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ialah dengan cara kita belajar, kita mengaji. Tengok dengan jadi macam ni. Macam Allah Taala sebut ni, ma lahum bihi min ilmi. Tiada bagi mereka itu dengan ilmu. Tak ada ilmu, hina. Berasa nak cakap, cakap. Kadang kita tengok sesengah tu lagi teruk. Bila mati, tak simpan lagi mayat. Kadang berhari-hari. Tanya pasal, panggil dulu sami-sami mari. Ngokang tengah malam bunyi. Tanya pasal apa, duk ngong-ngongan ni apa semua ni, duk berbincang dengan roh. Pilah balik, duk pujuk roh. Roh tak mau balik, suruh dia balik. Ngongang pukul 3-4 hari tu. Tak habis. Jadi tak ada ilmu. Nah gitu. Sampai roh tu yang kata ada 2 hari, ada 3 hari, lagi tua lagi lama. 5 hari tak simpan lagi apa semua. Itu. Duk pujuk roh, suruh roh balik ngongang tengah malam. Itu. Bila nak pergi simpan pula, dengan kereta di depan belakang apa semua ada kugiran pula, gedebang apa semua. Pasal apa? Nak suruh dia balik dengan baik. Macam pengantin lah sambut dengan kompan, hak ni pun kami sambut kamu kompan, hantar kubur. Ni semua ni tak ada ilmu. Buat bodoh, macam orang bodoh. Lepas tu pula buat pula peti air daripada plastik, kereta daripada plastik. Buat ada yang buat kereta daripada kotak, buat belakang komputer lah apa semualah, letak sekali dalam kubur. Ni ada nak main gini, handphone lah apa semua buat, semua daripada plastik, daripada kotak kertas, sekali situ ada belakang. Nah gitu. Ni pun jahil. Lepas tu kata pula tanam pula tengah hari. Kalau kita tanam tengah hari, waktu tu waktu makan tengah hari, Tuhan tak ada tengok kita tanam sejak sebab dia kalau duk makan. Nah itu, malahum bi'an, bagi mereka itu tidak ada ilmu. Apa dia berasa nak buat, dia fikir dengan otak dia saja. Sebab tu manusia ni bila fikir dengan otak semata-mata, tidak berpandu kepada wahyu Allah, dia jadi bodoh. Dia jadi bodoh. Tuh. Itu kadang mereka. Malam tu Sami mimpi Tuhan beranak kat situ. Esok ikat kain kuning kat pokok tu. Kalau tak ambil tindakan awal-awal apa semua, esok dia letaklah menatang apa sikit lagi. Lama-lama naik tokong 3-4 ekor. Berceretek ada. Batu tokong Hindu banyak pada masjid lah negara kita ni. Islam agama rasmi, tapi tokong Hindu banyak pada masjid. Banyak pada surau. Pasal apa? Jenis mimpi. Mimpi. Tok Sami mimpi Tuhan beranak, tentu hang esok juga jaga kalau pokok tu. Bila nampak pokok tu besar sikit, akak dia berceraga sikit, hang mulalah. Ni apa semua. Ni semua ni jenis tak ada ilmu. Nah, jenis buat menurut khayalan, mimpi-mimpi berasa-berasa saja. Apa yang terlintas dalam kepala kita, buat. Bila orang nak lukis sesuatu, dia kena mari ilham. Dia mari ilham, lepas tu dia lukis. Jadi itu pelukis-pelukis biasa. Ada juga orang-orang yang berpahaman sesat, dia mari ilham begini rupa dia apa semua, dia lukis, jadilah patung. Akhirnya patung tu disembah dan dipuja. Itu saja, bukan ada asal-usul apa. Jahil, bodoh. Dia mari apa yang terbayang dalam kepala dia, lukis apa semua, hidung panjang, tangan banyak. Tu dia buat tangan banyak. Kena nak jaga semua alam ni, tangan kena banyak. Bodoh. Nah, gitu. Jadi nak tunjuk kuat pula, misal dia bertaring tu. Ini hak misal bertaring ni kuat. Kalau nak minta kuat, minta kat dia, tengok misal dia tu macam mana. Biasanya orang misal bertaring tu kuat. Tak semua no. Kadang harap misal je, nakut baik. Nak pergi beli ayam pun bini teman, misal bertaring, bini jerkah teriak, misal bertaring tu.
Ada juga macam tu pun. Cuba dia buat misal sekarang. Ni Tuhan, apalah yang ni lah sembah apa semua Lepas tu buat pula puruk borai. No, puruk borai tu puruk borai ni kaya. Kalau nak minta kaya, minta kat puruk borai tu, puruk dia besar. Tapi minta kaya kat puruk borai tu. Wah, puruk borai kaya kalau ni. Tu yang kata tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Nah itu. Syukurlah Allah bagi nikmat Islam. Iman pada kita. Tak ada bodoh lagu tu. Baik. Tiada bagi mereka itu dengan perkataan itu daripada ilmu, dan tiada bagi bapak-bapak mereka itu. Dan tiada bagi bapak-bapak mereka itu. Depa pun bodoh, mak bapak depa pun bodoh. Tenang sebut. Pasal apa? Kalau tanya depa, pasal apa buat macam ni? Macam saya sebut tadi, tanam tengah hari, bubuh dengan kotak-kotak daripada kereta, daripada letak dalam tu, patung perut besar, perut borai, tangan banyak, macam-macam agak kau berasa nak buat. Pergi tuduh Tuhan ada anak laki-laki, Tuhan ada anak perempuan. Pasal apa kamu kata begini? Mana dalil kamu? Mana hujah kamu? Mana kitab kamu? Kalau orang berilmu, dia bercakap je cara berilmu. Dia jawab apa? Tok nenek kami dulu buat macam tu. Tanya tok nenek kami dulu pun buat macam tu. Ini bukan ilmu. Tak ada. Ini bukan ilmu lain. Kita, tuan-tuan sekalian, dalam Islam kita berpandukan pada Quran, bukan berpandu pada tok nenek. Kalau tok nenek kita buat benda salah, salahlah tok nenek kita. Bila kita mengaji rupanya yang bapak saya buat dulu salah, kita tinggal yang bapak kita. Kita mengaji hak tok nenek kita buat dulu salah, kita tinggal tok nenek kita. Pasal apa? Ilmu kita ni, agama kita ni bukan agama tok nenek. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kitab Al-Quranul Karim dan ilmu. Agama ilmu. Gitu. Bukan agama jenis khayal, mimpi apa tok nenek begitu dah. Ilmu. Ada kita tinggal banyak dah orang tua-tua dulu buat tak betul. Kita tinggal. Bila berubat pula lega, kena bagi ayam darah sekok, tinggal dah. Cuma bodoh-bodoh duduk buat lagi. Putus ubat. Kalau Tok Bomo tu kata pula, kalau tak putus ubat nanti ni sakit pula. Takut sakit pula, pergi bagi ayam darah kat dia. Bagi ayam darah. Nak bagilah. Tapi kalau paksa takut sakit pula, tu yang salah. Anak sulung mengandung gelek perut lah. Faham macam-macam ragam pun semua. Pas pada tu pula lagi tak cukup 44 hari tak boleh turun tangga. Lah ni beranak berjalan rata, tak ada masalah apa pun. Ni benda-benda mengarut yang dibuat oleh tok nenek kita, tapi berdasarkan pada ilmu Al-Quranul Karim. Benda tu salah, kita tinggal. Nada, tinggal. Tuh. Jadi yang depa tuduh Allah ni ada anak, bukan berdasarkan pada ilmu. Dan bukan berdasar tok nenek mereka pun sama. Jenis buat ikut berasa nak buat. Agama Kristian ni timbul selepas daripada Nabi Isa diangkat. Dia reka lah timbulnya agama Kristian. Itu sama juga Syiah ni selepas Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali tak ada kau ni reka ni, ada tokoh-tokoh tu puja apa semua sampai satu peringkat Syiah yang teruk-teruk, yang sesat-sesat. Kenapa? Buat ikut berasa dengan tidak berdasarkan pada ilmu. Sedangkan Allah turunkan pada kita. Sebab tu kata Nabi, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan pada kamu dua, lam tadillu abada, kamu tak sesat selama-lamanya. Selagi mana kamu pegang pada dua perkara ni, tak sesat selama-lamanya selagi mana kamu pegang dua perkara ni. Apa dia? Kitab Allah, Quran, wa sunnati, sunnah. Lagi mana kamu pegang betul-betul dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Peganglah betul-betul dengan Al-Quran. Tu tergigit dengan gigi gerham. Pegang betul-betul sunnah Nabi SAW. InsyaAllah kita tak sesat. Baik. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besarlah perkataan mereka itu, kalimah yang keluar daripada mulut mereka itu. Besar sungguh benda yang mereka cakap. Tuduhan mereka itu sangat besar. Apa dia?
tuduh Allah ada anak. Besarlah kesalahan mereka. Akhirnya dengan sebab orang mula reka kata Allah ada anak tu, sampai hari ni sambung. Dalam Kristian pun tuan-tuan ada kita baca. Padri-padri sendiri bila dia kaji padri-padri besar, dia pun kata Tuhan besar. Dia padri. Tuhan satu. Allah satu. Bukan banyak. Kenapa? Karena bila dia guna ilmu, dia kaji kitab Al-Quranul Karim, dia kaji kitab-kitab yang dia pegang sendiri, dia pernah jujur, dia tengok yang mana yang ditambah, yang mana yang betul, ada bahasa-bahasa ditambah apa semua, dan dia letak nafsu dia ke tepi, dia pilih kebenaran, akhirnya dia sebut Allah satu. Allah satu. Kecuali yang tak ada ilmu. Pada orang-orang Kristian yang masih lagi berpegang Allah ada anak, Allah salah satu daripada Tuhan yang tiga, apa dia hak panggil Trinity ni, itu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus, macam-macam lah tu semua ni, mereka ni tak ada ilmu. Kata Allah, mereka tak ada ilmu. Tapi kalau duduk berbincang dengan jujur, kaji dengan betul-betul, bukalah kitab-kitab dahulu. Mungkin dalam kitab-kitab dulu ada juga perkataan-perkataan kias yang disebut anak. Ada makna dua, ada makna. Ada yang anak tu memang anak. Ada juga dipanggil anak tu sebagai kasih sayang. Tapi hari ni pun kita panggil. Bila kita sayang ke anak, kita panggil anak. Padahal bukan anak kita, tapi kita panggil dia anak. Pasal apa kita panggil dia anak? Sebagai sayang, kasih. Nah itu. Bila dia berjumpa berkatam-katam gitu, dia letak Allah ada anak. Maksud anak di sini ialah Allah kasih, Allah sayang. Mungkin ada dalam kitab-kitab dulu. Al-Quran tak ada. Kau semua. Ini. Macam kita sebut lah. Kita panggil anak. Itu. Orang tua-tua lu panggil anak. Dengar makcik nak cakap. Dengar apa semua. Sebagai sayang dan kasih. Walaupun dia bukan anak. Bukan anak kita, tapi kita panggil dia anak. Ada perkataan-perkataan begitu yang mereka berjumpa dalam kitab-kitab lama. Lalu dengan mudahnya dia sebut Allah ada anak. Allah perjelas di sini. Tak. Itu. Ma lahum bihi ilmin wala li abaihim, mereka itu tidak ada anak, mereka tidak ada ilmu, dan bapa-bapa mereka tidak ada ilmu. Mereka saja tuduh kata Allah tu ada anak. Kalau depa ada ilmu, bukan cara dia begitu. Kaji dengan ikhlas. Bahkan ada peluang lagi. Kalau dia berbincang elok-elok hari ini dengan tokoh-tokoh yang besar, macam dulu dalam negara kita, seorang ulama yang terkenal, Dr. Zakir Naik, yang dikenali seluruh dunia, berbincang, berdialog apa semua. Dia pun tak mau, bukan mau. Walaupun di kalangan mereka tu ada pensyarah, ahli cerdik pandai, profesor dan sebagainya, sepatutnya berbincanglah, tak mau. Kerana mereka tidak ada ilmu. Dia cakap berdasarkan tok nenek mereka. Nah itu. Dia tak tahu tok nenek mereka menyeleweng daripada ajaran yang sebenar. Itu. Baik. In yaqulu illa kadhiba. In yaquluna illa kadhiba. Dan tiada kata mereka itu perkataan itu melainkan dusta semata-mata. Kata Allah. Dia kata Allah Ta'ala ada anak itu perkataan bohong. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadith. Dan barangkali engkau membinasakan akan diri engkau ya Muhammad atas bekas mereka itu berpaling daripada engkau. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam terlalu cinta dan kasih untuk mengajak orang kepada jalan yang benar. Apa dia? Allah, qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Dalam masa itu orang musyrikin menyembah berhala. Dan Kaabah tu ditenggelami berhala, 300 berhala lebih. Orang Nasara dengan pahaman dia, Tuhan Bapa, Tuhan Anaknya, Ruhul Kudusnya.
Nabi SAW bekerja mengajak orang supaya kembali kepada kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kadang-kadang timbul dalam mata hati rasa sedih, rasa duka cita, terlintas ke dalam hati rasa sedih duka cita. Punya naknya Nabi SAW supaya orang-orang Arab lebih-lebih lagi, bukan orang lain yang menentang dia pada ketika itu, Abu Lahab, bapa saudara dia, adik-beradik dia. Nabi nak ajak mereka supaya kembali kepada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah itu esa. Mereka tak pegang juga ajaran nenek moyang yang bodoh, yang jahil, yang tak ada ilmu. Nabi rasa sedih, rasa duka cita, kerana Nabi nak selamatkan mereka daripada akidah yang tak betul kepada akidah yang betul, daripada mereka kekal neraka, nak ajak masuk syurga, daripada hidup di atas dunia ni tak tenang supaya dapat ketenangan yang sejati. Kenapa? Kenal Allah Subhanahu wa taala, sembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Tentulah Nabi hadapi cabaran yang kadang-kadang rasa kalau macam ni aku mati lebih baik, mati lebih baik daripada aku ni. Betapa sayangnya kaum dia tu, sampai Nabi terlintas begitu. Baik. Dan barangkali engkau binasa akan diri engkau ya Muhammad atas bekas mereka itu paling daripada engkau, jika tiada beriman mereka itu dengan ini Quran. Asafa, kerana susah hati. Susah hati pasal kaum tak mau, lagi ajak, lagi degil, lagi ajak, lagi degil. Nah itu, susah hati. Dan duka cita engkau, sebab sangat haloba engkau gemar atas iman itu. Sebab apa Nabi susah hati? Sampai Nabi rasa duka cita, susah hati, kerana Nabi nak sangat supaya mereka beriman. Nabi nak sangat supaya akidah mereka itu betul, menyembah Allah Tuhan yang esa. Sampai Nabi naik susah hati. Baik. Yakni jangan engkau duka cita dan binasa diri Muhammad. Jangan duka cita. Tak apalah, buatlah setakat mana boleh. Usahalah, dakwahlah. Tapi jangan sampai engkau bersedih dan sampai binasa diri engkau. Buat sekadar mana mampu. Ayat ini penawar juga untuk diri kita. Kadang-kadang kita ajak orang kebaikan, bukan semua orang nak terima. Tapi kita buat sekadar mana kita mampu. Sampai anak-anak kita sendiri pun kita suruh, kita apa, buatlah sepada mampu. Jangan sampai binasa diri. Jangan sampai duka cita, sampai kita rosak diri kita. Jangan. Ni cerita. Pasal pun kita duk susah hati sangat pasal anak-anak kita. Tak mau mengaji, tak mau semayang, tak mau apa semua. Pasal kita sayang. Kadang-kadang kita sayang sampai diri kita ni nak binasa. Nada, kita naik susah hati, darah tinggi naik gitu gini apa seman. Allah Taala pesan pada Nabi. Gitu. Kerana Nabi pun pak menakan dia, pupu poyang dia, adik beradik dia duduk pada akidah yang salah. Duk percaya benda-benda yang salah. Tu yang Nabi duka cita, Nabi sedih. Allah kata, jangan kamu duka cita wahai Muhammad, dan jangan kamu membinasakan diri kamu. Kita lagi lah tuan-tuan sekalian. Itu. Kita kena ingat tuan-tuan, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Itu. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Mungkin kadang-kadang contohnya anak-anak lah, kita suruh semayang, suruh semayang, suruh semayang, suruh semayang, tak mau semayang, tak mau semayang, tak mau terus. Dia menyebabkan kadang-kadang benda tu binasa diri kita. Ni asal kita susah hati, tidur tak ada nak makan, tak lalu. Akhirnya kadang-kadang dah apa jadi itu tak apalah. Kita dok rasa dengan sebab tu aku ni neraka lah, dengan sebab dia apa semua. Bukan begitu cara dia. Kita ingat lagi satu, Allah Maha Pengampun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunlah. Allah Maha berkuasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka lah pintu hati mereka. Itu. Allah Ta'ala buka lah pintu hati mereka. Itu. Allah sebutlah, ya ayyuhalladzina innama amwalukum ya ayyuhalladzina amanu innama azwajukum wa auladukum aduwwalakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim.
Allah Ta'ala, wahai orang beriman, sungguhnya isteri kamu, anak kamu jadi musuh kamu. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita nak ajak mereka jadi baik. Dengan kita nak ajak mereka jadi baik, lama-lama jadi musuh kita. Anak benci kat kita, suami benci kat kita, isteri benci. Daripada kita nak ajak mereka jadi baik, jadi musuh. Sebab tu jangan sampai peringkat sampai jadi musuh. Jangan sampai jadi musuh. Suruh sampai dia tengok muka mak pun tak mau, tengok muka ayah pun tak mau, sampai jadi musuh pula. Wa in ta'fu wa tasfahu, kamu maafkan dia, kami bagi ruang kat dia. Kenapa? Fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sudahnya kita usaha, kita ingat hak kita belajar dulu. Lillahi al-asmaul husna, Allah Taala ni ada nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik, antara nama-nama dia yang 99 tu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ada Maha Pengampun. Nah itu Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kita doalah moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa. Nah itu, dalam masa yang sama kita teruskan berdakwah, dan jangan sampai binasa diri kita. Nyebabkan kita makan tak lalu, tidur tak lena. Tentuan ada sama bapak jadi gila. Dia pening kepala dengan anak-anak, dia jadi mereng. Ada. Jangan sampai mereng lah. Ini kita binasa diri kita. Bukan soal mereka ni tak mau bagi duit kita. Soal mereka ni kita suruh pergi masjid, suruh tak mau, suruh tak mau, menyebabkan mak jadi mereng. Ada. Ini kita binasa diri kita. Ada. Kita ingat bagi masa. Dalam masa yang sama kita ingat Allah Maha Pengampun. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ya Allah, bukalah pintu hati mereka. Nah itu, kalau mereka terus juga begini, aku tak ada cara lain, ya Allah, aku berpegang dengan namamu, engkau Maha Pengampun, ampunilah dosa dia. Itu cerita dia, tuan-tuan. Itu bagi yang Islam tetapi ahli maksiat. Kalau hak jenis kafir, Nabi menghadapi dengan kaum dia masa tu kafir, musyrikin, sampai Nabi naik susah hati. Sampai Allah bagi, jangan sampai binasa diri. Kita pun gitu, jangan sampai diri kita binasa. Jangan. Semua saya tengok ada tuan-tuan, dan jadi begitu dah, dia mula dah lempak tudung, habis jadi macam miring tawa apa semua, habis jatuh apa pun tak ada apa. Ini kita binasakan diri kita. Pandai-pandailah tuan-tuan sekalian. Satu hari insya-Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah, aku perkenankan doamu. Mungkin waktu kita hidup ni kita tak ada nak tengok, bukan rezeki kita nak tengok anak-anak soleh. Nada, tak ada. Lepas mayat kita kerah 7 kaku apa semua, harap dia jadi baik. Tak ada, harap jadi baik. Tu cerita. Sebab tu asas kita kena bagi ilmu agama cukup. Dia pergi gelong kot mana pun, insya-Allah dalam hati dia ada akidah apa semua, dia balik. Saya tahu tuan-tuan ramai kita hadapi benda begini. Tuan-tuan sekalian, cuma kita kena kendalikan benda ni, jangan sampai merosakkan. Betul lah kita dengar ceramah, dengar kuliah, duduk dalam rumah, duduk satu bumbung, ada orang tak semayang dalam rumah tu, celaka satu rumah tu. Ni kita tak boleh nak duduk ni. Ada. Kita duduk depan semua ni, 15 azab disediakan. Betul tuan-tuan sekalian. Tapi kita buat sekadar mana kita mampu lah. Mungkin yang tu kesilapan kita dulu. Ada juga. Kita teralik, kita apa semua ni, kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, dakwah kita kena dakwah, ajak kita kena ajak, usaha kita kena usaha, tanpa jemu. Tapi jangan duka cita. Jangan duka cita, sedih dengan kerja dakwah kita. Gitu. Kita tak sedih. Kita bersemangat lagi nak buat kerja. Yang lebih malang, yang lebih lagi, jangan sampai merosakkan diri kamu. Kata mereng pasal apa ni? Pasal anak tak mau semayang, mak mereng. Apa? Mak mereng, ayah mereng. Janganlah mereng. Tahu tak mereng? Tak tahu pula nak kata panggil apa tu tahu. Mereng ni bahasa Indonesia kata sengit, Melayu panggil gila. Benar. Nah, panggil. Jangan sampai begitu, tuan-tuan. Kenapa? Ini merosakkan diri kita. Kita buatlah sekadar mana kita mampu. Yang masalahnya kita biar. Tu masalah. Nak jadi apa jadi, nak buat apa lantak pian. Itu salah kita.
Tapi kalau kita usaha, insya-Allah Allah Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah ampun kita, ampunlah dosa anak-anak kita. Itu cerita dia. Dalam masa sama ingat, setiap doa kita Allah perkenankan. Mungkin tak perkenan lagi. Tak perkenan lagi. Itu cerita dia. Jangan berhenti berdoa. Baik. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Bahawasa kami telah jadi barang di atas bumi ini zinah, perhiasan bagi perhiasan bagi bumi. Kata Allah, kami buat di atas muka bumi ini segala perhiasan. Nah itu, segala perhiasan di atas muka bumi ini. Perhiasan ni kadang-kadang ada orang tergoda dengan perhiasan bumi. Dan perhiasan ni jugalah menyebabkan orang-orang yang mengerjakan kerja dakwah, menyebabkan dia rasa lemah perut, kawan tu tak mau, kawan ni gini, orang lemah apa semua ni. Bila tengok perhiasan dunia ni menyebabkan dia rasa tenang. Cukup Allah bagi di atas dunia untuk hamba-hamba dia. Bagi orang yang lalai, perhiasan ni lah menyebabkan dia lalai. Cari, menyebabkan dia lalai. Bagi orang beriman, dengan perhiasan dunia ini menyebabkan dia tenang. Dia kena bertenang. Nada. Sebab tu kan tenang ni juga satu ubat tau. Sebab tu dia suruh kita khusyuk. Kita khusyuk. Kalau kita nak jaga kesihatan, jagalah makan jaga, minum jaga, tidur jaga. Orang suruh jogging, kita pun jogging. Gedik-gedik atabang-tabang pagi-pagi. Nupi rabak gunung. Apa dia? Apa bukit tajam panjat. Tu. Pi apa buku adem baru buka pula petang-petang gedik lari. Nak suruh sihat. Pasal apa? Tak mau mati awal. Boleh nak hidup lama apa semua. Tuan betul. Kita jaga makan, jaga segalanya jaga. Dalam masa sama exercise peluh keluar apa semua. Tapi kalau kepala otak duk susah hati, sedia boleh sihat. Apa makna kita duk bersukan? Apa makna kita duk jaga apa semua? Kalau kita sentiasa masalah, termasuk dalam masalah kita nak buat baik. Masalah kerja ni satu. Ni masalah nak ajak orang ni suruh mengaji, nak ajak masalah, suruh beriman anak-anak kita apa semua ni. Kalau masalah menyebabkan kita juga binasa diri kita. Walaupun kita jaga semua. Jaga makan, jaga minum, jaga pakaian, jaga semualah ni. Nak sihat. Tapi kalau kepala otak tak senang boleh sihat. Orang bagi contoh arnab dengan kura-kura, mana hidup lama? Kura-kura ni berjalan pun slow saja. Arnab ni locak gedik, jalan pun locak. Arnab ni ada berjalan pun loncat. Arnab paling lama umur dia 2 tahun. Hak loncat ni, hak exercise ni. Ada 2 tahun. Kura-kura dia boleh pergi 100 tahun lebih. Dia tak exercise tapi dia tenang, relax. Umur panjang. Ingat nak mampu cepat kan hidup lama ke semua. Panggil itu cerita dia. Maknanya yang membantu kesihatan kita ni juga bukan sekadar exercise saja, ketenangan. Betul tak? Tenang, bahagia. Kalau main kepala otak tu serabut saja mampu cepat nampak. Ni cerita dia. Sebut mampu benar tu. Kita perlukan kepada tenang. Ada. Kalau tengok kura ni dia tak galak. Bila nak makan pun suruh kepala pelan-pelan. Nak masuk pelan-pelan. Maknanya relax ni juga boleh bantu kita supaya ni. Termasuk dalam kita buat kerja dakwah. Sebab tu bila aku buat kerja dakwah pada siapa pun, kita buat jangan bersedih. Kita buat dengan seronok, gembira dan yakin pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita tenang. Kita tenang. Faham tak? Dalam masa sama Allah buat alam ni sebagai perhiasan. Jadi panjang lagi tak nak habis dah tu. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Wallahu subhanahu wa ta'ala.